A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Menteri, Ketua-Ketua Jabatan, Sahibus Samahah, para mufti, para guru, para peserta, pakar-pakar falak, para ilmuwan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini daripada pagi tadi kita telah dihidangkan, disajikan dengan berbagai topik-topik menarik, topik-topik yang berat, topik-topik antarabangsa, bergerak daripada Jepun, bergerak ke angkasa, dan berbagai fundamental astronomy have been shared since this morning. So now we are very fortunate in this session. We will have a very great personality and very fortunate to have yang bahagia yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti will be with us about 1 hour in this afternoon. So topik-topik yang akan dibincangkan adalah berkisar dengan perkara-perkara berkaitan falak, termasuk isu-isu semasa, isu-isu penentuan awal hijrah, melihat anak bulan dan sebagainya, antara teknologi dengan teori, antara berkaitan dengan hukum syarak, bagaimanakah, adakah sains dan juga syarak itu terpisah dalam urusan penentuan bulan Islam, ru'yah dan urusan-urusan falak, terutama di negara kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita beruntung pada petang ini bersama dengan yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti yang mempunyai pengalaman begitu luas sekali dan merupakan personality hebat yang kalaulah kita berada dalam belajar daripada graduan Oxford pun sudah satu kebanggaan. Ini apatah lagi telah pun appointed as a lecturer in the very well-known, very famous university in the world, of course, the Oxford University. Before we started the session, I love to share, I love to read sedikit background yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti merupakan seorang ulama Melayu di Universiti Oxford dan serba berkebolehan dalam pelbagai bidang keilmuan, mencakupi pelbagai ilmu. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia, bahkan di peringkat Nusantara, yang merupakan individu pertama yang telah dilantik kepercayaan untuk mengajar di universiti termasyhur di dunia, iaitu Oxford University. Kami bangga bagi Datuk. Pada tahun 2010, beliau menerima watikah pelantikan sebagai ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dan beliau dikurniakan gelaran orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan sebagai orang besar Lapan Perak dan dilantik ahli rasmi Dewan Negara Perak pada tahun 2012 dan dimasyhurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti juga telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai timbalan pengurusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat Persekutuan semenjak tahun 2010, dan kini beliau
Iktiraf dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Of course, the world's 500 most influential Muslim, and this is another level of achievement, Dato'. As a Malaysian, we are very proud of achievement. It's international achievement yang begitu dibanggakan oleh kami. Jadi kami berpeluang bersama dengan Datuk. Terima kasih Datuk sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Jadi ramai yang menunggu satu perkongsian yang menarik pada petang ini, insyaAllah. Jadi sama-sama tanpa melengahkan masa bagi Datuk, I'll pass the mic to you bagi Datuk. Please bagi Datuk. Terima kasih Surveyor Muhammad Daud. I think, can you hear me? Boleh dengar ke? Just to make sure sound test. Jelas Datuk, jelas. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pada hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas wa ijtima'an nayrain alamatan liinqida'i syahr wa miqatan lil-ibadah bi ru'yatil hilal fi syariatil amr wassalatu wassalamu ala rasulih alladzi ja'alahu sirajan muniran wa min nurihi mustaniran wa ja'ala alihi wa ashabihi hujuman wali syayatinil insi wal jin rujuman wa ba'd. So Surveyor Muhammad Daud dan hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. Well, not sure whether I should speak in Malay or in English, but I was told since this is an international conference, I should speak in English. But at the same time, since Surveyor Muhammad Daud spoke also in Malay, rojak-rojak, jadi kita terpaksa ikut imam ni kat sini, so kita pun berojak sama. I hope, and Surveyor Muhammad Daud, I hope we can have a conversation. So maybe you want to speak your microphone, inshallah. Okay, so please, sure, don't be shy in interrupting me if you need to. So we have 1 hour. Jadi saya baru bangun pagi kat sini dan lepas solat subuh dengan anak-anak. Alhamdulillah. Jemaah here di Oxford ni sekarang pukul 7.30 pagi. Dan di mana bila mula-mula saya dulu berhijrah ke negara barat, dalam bahasa Arab dipanggil Gharib. Dari bahasa Arab maknanya aneh bin ajaib. Memang negeri di barat ni memang aneh. Sungguh, it's a very strange part of the world from where I came from, Khatulistiwa, di mana our prayer times are always very regular. Daripada subuh to isyak memang selalu tak bertukar. Kalau subuh tu waktu around pukul 6 pagi, isyak lalu pukul 8.30 sampai ke 9. Memang selalunya tak berubah. Tetapi di negeri yang ajaib yang aneh, Al-Gharb di sini, memang kalau tertakluk pada bulan yang tertentu di dalam setahun, waktu solatnya memang berubah daripada sekarang ni. Alhamdulillah, syukur sangatlah bulan September sekarang waktu solat dia seperti di Nusantara, alhamdulillah, macam di Malaysia. Dan ini adalah satu sentimen antara bangsa untuk rantau Nusantara. Tetapi kalau di bulan Mei atau April contohnya, waktu solat subuh sendiri bertukar sampai ke jam 2 atau 3 pagi. Jadi di situlah di mana memang bergeraknya dan berlainannya, dan di mana kita belajar bersyukur untuk saya selaku rakyat dan anak Nusantara bila ke negeri barat. Bila kita sedar akan waktu-waktu semayang memang berlainan sungguh daripada waktu yang ada di kampung halaman di Nusantara, Masya Allah. Di sinilah di mana ulama kita ada kaedah yang terkenal, ni'matu biqadarin nikmah wa nikmatu biqadarin ni'mah. Nikmat dan keselesaan yang kita lalui ini sebenarnya adalah relatif dengan kesengsaraan yang kita mungkin rasai. Dan sebaliknya juga betul. Kesengsaraan dan the difficulties we go through in life is always relative to the blessings and enjoyment we go through in life. Jadi mungkin
kalau di Malaysia atau di Indonesia atau di Brunei atau di Singapura, di Nusantara, selatan Thailand atau selatan Filipina, kalau kita tinggal semayang dalam kadar waktu yang sangat regular, dalam waktu yang sangat biasa ataupun selalunya pukul 6 pagi untuk sewaktu subuh, mungkin, saya kata mungkin, kalau ulama kata mungkin di sini ya, beratnya dosa tu mungkin lebih daripada orang yang mungkin kalau tertinggal solat pada waktu yang memang terumbang ambing dan selalu bergerak dan tidak menentu, daripada pukul 3 pagi sampailah pukul 7 pagi, Masya Allah. Jadi di sinilah antara hikmah kaedah ulama kita, an-ni'mah biqadari nikmah wa nikmatu biqadari ni'mah, dan kita seharusnya belajar bersyukur akan hal itu, Masya Allah. Jadi di sini hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, saya mahu kongsi sedikit sebanyak pengalaman saya duduk di negeri barat, negeri ajaib bin Anih di sini, terutama dari segi falak, ilmu falak. Jadi di sini bila kita semua mengaji dulu di madrasah di pondok-pondok dengan tok guru kita mengaji ilmu falak, dan pentingnya untuk pengajian ilmu falak itu sebab ilmu sains ini, iaitu ilmu falak, astronomi ini adalah sebenarnya menjadi khadim, sebenarnya berkhidmat untuk agama kita. This is, kalau dalam bahasa orang putih, this is in English we say astronomy in the service of our religion, astronomy in the service of God. Dan agama Islam lah antara satu-satunya agama di dalam dunia ni yang khusus dan unik dan special, di mana Masya Allah kita boleh nampak ajaran sains yang sekular itu, ajaran daripada tradisi ilmu sains yang duniawi itu menjadi hamba abdi kepada penentuan ibadat kita, untuk akhirat kita dan untuk tawajuh kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ tidak patut kita take it for granted. It is something which we should be proud of, especially as Muslims, sebab dengan struktur dan falsafah sebegitu, itu yang membuatkan pada satu waktu dulu umat Islam memang terkenal dan hebat dalam dunia ini. Itulah di mana pencapaian kita sebagai umat Islam, sebagai the first world, di mana negeri barat, di mana negeri yang saya tengah duduk sekarang ni di Oxford, contohnya di England, di United Kingdom. Dulu tak ada pun United Kingdom. Masa zaman itu adalah zaman kegelapan, the dark ages. Zaman memang macam tak ada suluh untuk mazlum, untuk kegelapan yang memang membuatkan banyak kegusaran untuk orang-orang yang duduk di sini. Itu disebabkan oleh masa zaman itu agama mereka memang tidak ada satu hubungan dengan tradisi sains. Tetapi dengan agama Islam lah di mana kami, Masya Allah, bukan saja untuk orang Islam, bahkan dalam tamadun Islam itu sendiri memang menggalakkan pembelajaran ilmu sains contohnya, sampaikan orang yang bukan Islam dalam tamadun kita, termasuklah orang Nasrani dan orang Yahudi contohnya, mereka pun pandai dalam ilmu sains itu. Dan dari situlah ceritanya di mana pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu sains yang diekspor, ataupun kalau nak guna bahasa moden, diciplakkan ke negeri barat melalui negara-negara yang bersempadan dengan negeri Islam, seperti dari Sicily dan dari Andalusia contohnya. Dan di universiti saya di Oxford di sini adalah contoh di mana satu universiti yang memang dapat orang kata berbaloi daripada kesan-kesan ciplaan pengeksportan atau pengimportan dari negeri Muslim, dari negeri tamadun yang Islam yang terkemuka, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi di sini saya nak mulakan, Masya Allah, syarahan ulung saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan Surveyor Muhammad Daud, Masya Allah, di mana semua ini dapat berlaku disebabkan oleh falsafah Islam kita yang memang membawa minda yang terbuka. It comes with a very open mind. Sampailah contohnya
Imam Agung kita, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dapat mengatakan, dapat mengungkapkan dalam kalam hikmahnya, contohnya al-aqlu kal-ussi wa syar'u kal-bina'i, iaitu akal itu, iaitu tradisi rasional itu, tradisi sains itu adalah seperti satu tapak pembinaan, dan syariah kita, agama kita adalah seperti binaan atas tapak yang dibinakan atas fondasi atau foundation saintifik itu. Dan di sinilah contoh di mana hubungan di antara sains dan agama kita memang tidak sepatutnya dibincangkan, dan memang menunjukkan ada tazahur, ada menolong satu sama lain atau memerlukan satu sama lain, iaitu di antara agama kita dan sains, dan antara sains dan disebabkan oleh itulah ulama-ulama kita seperti Imam Al-Ghazali dan selainnya, terutama sekali selepasnya, di mana kita nampak dalam madrasah kita, di universiti kita yang bersejarah, daripada Al-Azhar, daripada Nizamiyah, daripada Qarawin contohnya, mengajarkan ilmu sains untuk berkhidmat akan agama kita. Dari situlah dilahirkan ilmu-ilmu di sekolah-sekolah pondok, di sekolah-sekolah madrasah, di universiti Islam kita. Ilmu seperti ilmu miqat contohnya, iaitu ilmu untuk mengajarkan kita untuk mengenal waktu-waktu semayang kita, ataupun ilmu an-nairain, iaitu ilmu untuk mengenalkan kita akan dua badan yang bercahaya itu, iaitu pergerakan matahari dan juga pergerakan bulan, untuk menentukan bukan saja waktu sembahyang kita, tetapi menentukan waktu-waktu ibadat kita yang selainnya yang berkisar dalam perjalanan bulan itu. Inilah disebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah, maka mereka bertanya tentang bulan-bulan, iaitu hilal-hilal itu. Qul, maka katakanlah, ya mawaqitu linnasi wal hajj, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka apabila mereka bertanya dengan soalan tentang perjalanan bulan-bulan, iaitu bila kita masuk nampak anak bulan contohnya, maka katalah pada mereka, jawablah pada mereka, ia adalah untuk apa? Mawaqitu linnas, untuk memberitahu kita akan waktu-waktu tertentu untuk kita, sebenarnya untuk ibadat wal hajj, dan untuk contohnya cara satu contoh ibadat kita adalah haji, alhamdulillah. Jadi di sini Saudara Muhammad Daud, I just wanted to share with you, I thought just very simply, bila duduk dalam negeri ajaib dan aneh di sini, antara perkara yang kita take for granted kalau di Malaysia contohnya, ialah di mana bila kita tidak ada raja-raja Melayu kita dan penyimpan mohon yang mengumumkan contohnya permulaan satu bulan Islam itu memang boleh menjurus pada confusion, taradud dan chaos kalau dalam masa. Jadi we all grow up in Malaysia, especially kalau di Nusantara, taking for granted untuk tahu bila nak hari raya, bila nak mula berpuasa, bila nak hari raya haji atau hari raya puasa contohnya, dengan buka TV dan dengan nak tunggu pengumuman kerajaan melalui penyimpan mohon raja-raja Melayu kita untuk mengumumkan bila mulanya raya. Dan di sinilah di mana orang selalu tak faham kalau nak untuk perjalanan ibadah kita, pentingnya institusi otoriti itu sendiri, pentingnya institusi raja-raja kita, di mana raja-raja kita menjadi ketua agama Islam kita menurut tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana mereka sepatutnya berlaku dan mengambil peranan sebagai khalifah kita, khalifah Islam. Dan di sinilah di mana mereka sepatutnya menjalankan tugas mereka untuk menjadi ketua agama kita, di mana kalau mereka tidak ada, seperti contohnya duduk di England, kalau di Oxford saya di sini, bila kita tidak ada
ketua agama Islam, di situlah akan berlaku banyak confusion, banyak uh, uh, confusion. Sorry, maaf, tolong terjemahkan dulu. Kekeliruan tu Kekeliruan. Jadi disebabkan oleh kekeliruan ini, contohnya adalah juga menjadi kebiasaan mungkin. Jadi ini kebiasaan yang teruk kalau di UK ni. Kalau kita dah tak ada imam untuk mengumumkan bilanya mula anak-anak bulan kita, bila tidak ada takwim itu sendiri, sebab hukum inilah sebabnya hukumnya fardu kifayah. Untuk bila kita datang ke tempat yang baru, contohnya bukan saja untuk mencari kiblat yang betul, tetapi juga untuk mencari waktu semayang yang betul melalui ilmu miqat, kiblat pun melalui ilmu falak juga, tapi juga untuk mengetahui bilanya kalender kita, apanya kalender kita, itu fardu kifayah. Dan apabila kita tidak dapat lakukan satu-satu fardu kifayah, itu dah jadi fardu ain sebenarnya. Jadi bila ada kekeliruan di mana tidak ada imam di sini, di situlah di mana kalau dalam satu bandar di Oxford ni sekalipun, ini bandar Asimatul Ulum, ini adalah bandar menara gading yang terkenal dalam dunia ilmu di seluruh dunia. Malah di bandar Oxford sekalipun, sebabnya tidak ada autoriti agama itu. Jadi bila nak masuk raya-raya, memang kebiasaannya di sini kadang-kadang dalam satu bandar mungkin ada 2 hari raya. Itu dia, ada 2 hari raya. Kalau di Malaysia memang hari raya puasa memang cuti 2 hari. Yang ini memang secara hakikatnya memang ada 2 solat raya. Satu hari Isnin lagi satu hari Selasa. Memang pelik bin ajaib. Jadi di situ bila saya mula berhijrah ke sini di Oxford tahun 2001, memang saya sangat terkejut nampak akan hal ini. Dan ini disebabkan oleh kekeliruan dalam menentukan anak-anak bulan kita. Yas'alunaka 'anil ahillah, anak-anak bulan kita tadi itu. Qul hiya mawaqitu lin-nasi had. Jadi di sinilah hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, pentingnya untuk kita faham dalam penggunaan sains itu supaya kita tidak bercelaru dalam hal ini. Dan ini disebabkan oleh orang-orang di sini, contohnya bila mereka nak menentukan anak bulan, mereka ingatkan penting untuk tengok ru'yatul hilal, iaitu untuk tengok anak bulan itu. Tetapi mereka lupa akan rukun yang lagi satu dalam ibadat untuk ru'yatul hilal ini. Sebenarnya ada 2. Syaratnya ada 2. Atau rukunnya ada 2. Satu ialah ru'yatul hilal itu, proses untuk tengok anak bulan itu. Tetapi yang kedua tu yang selalu orang di sini lupa, yang kita ada di Malaysia contohnya, that we take for granted, ialah syuru'al imam. Ialah pengumuman autoriti itu, satu-satu autoriti itu akan sama ada bermulanya ke tidak anak bulan itu. Dan inilah apa yang tidak ada di sini, di mana ia membuatkan orang di sini confused. Orang di sini memang bercelaru dan berkeliru lah akan hal ini. Dan Betul, it is yes. Kalau nak tanya sikit tu, dalam situasi begitu tu kan, dalam keadaan masing daripada beza negara, jadi kekecelaruan yang dihadapi tu, adakah dia sehingga ke tahap yang serius tu? Maknanya sehingga saling tuduh menuduh ke, kan? Sehingga macam mana tu? Ada boleh kongsi sikit? Memang sangat serius, sampaikan dalam satu keluarga. Okey, dalam satu keluarga ada yang ayahnya nak buat raya hari besok, dan anak dia nak buat hari raya kemarin, 2 hari lepas tu contohnya. Sebabnya ada yang mengatakan sebab yang kalau nak raya besok ni tak ikut sains, tak ikut falak, sebab tak boleh nampak lagi anak bulan. Contohnya yang nak ikut hari raya 2 hari lambat lagi, itu mengikut falak contohnya. Yang nak ikut raya besok ni contohnya, ayah dia kata sebab nak ikut Saudi, nak ikut Mekah contohnya. Jadi di sini memang kecelaruan tu berlaku sebab mereka tak ada ilmu falak dan ilmu syariah mereka tak mantap. Jadi mereka memang confused lah. Jadi di sinilah bila saya di sini tahun 2005, bila ada berlaku satu confusion, kecelaruan yang sangat besar, di mana pada tahun tu memang berlaku Zulhijjah tahun tu memang diumum, Saudi Arabia mengumumkan haji, tetapi tidak mengikut ketetapan
falak yang benar lah, yang sebenar. Jadi di sini memang budak-budak kita yang grow up, kalau ada di Malaysia mungkin atau di selara di selantau Nusantara ni, boleh guna moonsighting.com, the website tu. Yang ni tak silap saya, kalau tema conference ni, Surveyor Muhammad Daud, betul ke tidak, tema conference ni adalah falak, masyarakat dan IR 4.0 kan, Internet Revolution 4.0 or Industrial Revolution 4.0, sorry, not Internet Revolution 4.0. Jadi memang nak guna app ni macam moonsighting.com, ICOP punya projek contohnya akan menjadi lebih berleluasa. Okay, nak menggunakan app daripada NASA, ataupun kalau di sini di United Kingdom, Her Majesty Nautical Almanac Office, HMNAO, di mana mereka ni, dia boleh menunjukkan map atau peta-peta di mana kita boleh nampak di mana anak bulan tu lahir dan di mana posisi anak bulan itu untuk tiap-tiap bulan itu. Jadi bila orang tengok map ni, jadi mungkin di sinilah di mana ini saya nak kongsikan cerita dengan Surveyor Muhammad Daud, sebab tahun 2005 tu bila ada satu kontroversi besar di mana bila dikatakan ataupun diumumkan oleh satu negara di timur negara UK ni yang mereka nampak amat nak bulan, tetapi malahan menurut ilmu falak dan ilmu sains tak boleh nampak lagi. Memang tak boleh nampak di lokasi itulah contohnya. Jadi di sinilah kecelaruan tu berlaku. Jadi bila berlaku, jadi di situ saya dihantar beberapa soalan oleh masyarakat kita di sini, orang Arab yang ada di sini, orang Pakistan, orang India, orang Melayu memang tak ada atau kurang sangat lah, mereka tak ada bertanya soalan hal ni kecuali kita punya kedutaan. Jadi saya pun menjawab soalan mereka, dan itulah bila saya keluar karangan saya dalam bahasa Arab, judulnya Matla' al-Budur wal Majma' al-Sudur fi tawafuq bainal fiqh wal falak wa tazahur al-hisab wa ru'yah. Matla' al-Budur wal Majma' al-Sudur, untuk ini the meeting of hearts dalam menengok banyak-banyak matla' ataupun zon-zon bulan itu, sebab kita boleh ada ikhtilaf matla' itu dalam mengatakan yang sebenarnya ada harmoni di antara ilmu fiqh kita dan ilmu falak itu, ilmu sains itu, dalam menunjukkan di mana ilmu hisab itu dan ru'yah itu, proses ru'yah itu adalah sebenarnya saling bergantung satu sama lain contohnya. Jadi di sini bila benda itu berlaku, so this is for example, ini satu contoh di mana typical orang kata moon map lah yang ada sekarang, guna IR 4.0, app yang ada sekarang, budak-budak kita semua senang boleh tengok, Jadi ini contohnya yang saya cerita tadi. Jadi January 10 tahun 2005. Okay, this is a typical computer graphics diagram showing the global visibility map of the hilal. Jadi ini contoh kita boleh bagilah contoh Zulhijjah ke ataupun Ramadan atau Syawal, tetapi dalam contoh yang Januari 10 2005 ni adalah contoh Zulhijjah untuk 10 Januari tahun 2005. So the shaded areas yang warna kuning-kuning tu kita boleh nampak, itulah di mana yang kalau nampak Surveyor Muhammad Daud ada macam bulatan kat tengah-tengah tu kan. Itu di mana anak bulan tu dilahirkan di situ, iaitu di benua Amerika Syarikat. Jadi kalau di Hawaii insya-Allah memang boleh nampak anak bulan, tetapi pada malam 10 Januari itu kalau di Mekah Saudi Arabia dan di Kuala Lumpur di Malaysia, memang di Nusantara memang tak dapat nampak, mustahil untuk dinampakkan basically. So the shaded areas indicate the physical locations of the moon's shadow on that date and show precisely where the moon can be seen from the earth, either with the naked eye, which is basically kita punya syarat yang paling minimum menurut syariah kita untuk ketetapan subut al-hilal itu, right, untuk nampak melalui mata kasar kita, naked eye kita, or telescopically. Jadi yang macam kawasan yang merah tu, yang ada nampak ujung di peta tu, yang merah tu memang boleh nampak sepatutnya menggunakan mata kasar kita. Tetapi kalau ada shaded area warna kuning-kuning yang lebih tak pekat tu, yang lebih ringan tu, adalah boleh menggunakan teleskop. Jadi kalau kita nampak menurut IR 4.0 app yang ada digunakan oleh HMNAO ni, Her Majesty
Nautical Almanac Office ni, tempat macam surveyor Muhammad Daud pun mungkin kerja kalau di Malaysia kan, macam tu, Japan. So betul. Di Saudi Arabia atau di Malaysia memang sebenarnya mustahil lah nak nampak. So the unshaded areas indicate regions from which the moon cannot be seen physically. Dari segi mata kasar atau teleskop pun tak boleh nampak. The map clearly shows that the crescent, the hilal, cannot be physically sighted in the Middle East nor in the UK that evening. Jadi this is a contoh. Katakanlah kalau 10 Januari ni adalah patutnya hujung Ramadan lah kononnya lah. Tapi walaupun that day is Zulhijjah lah untuk penentuan hilal Zulhijjah. Katakanlah 10 Januari ni hujung Ramadan, iaitu Lailatul Ru'yah, malam nak tengok bulan 29 untuk Ramadan. Jadi untuk tengok ketetapan sama ada keesokannya, iaitu 11 Januari, adakah itu 1 Syawal ataupun 12 Januari 1 Syawal, nak lengkapkan 30 hari untuk bulan Ramadan itu. Jadi apa yang berlaku ialah pada malam itu ada keluarga yang nak ikut sebab Saudi Arabia dah umumkan besoknya raya kononnya, ya, sebelah hari bulan tu nampak anak bulan. Jadi ini banyak yang perkara yang berlaku. Kalau di UK di mana memang kecelaruan ni berlaku bila ada satu negara seperti Saudi Arabia ataupun negara lain yang mungkin mengumumkan mereka nampak anak bulan, tetapi sebenarnya menurut sains atau menurut falak atau menurut astronomi memang mustahil untuk nampak secara fizikal. Daripada peta ni kita nampaklah tu. Jadi di sinilah di mana berlakunya perpecahan dalam satu keluarga. Ya, dalam satu keluarga tu macam ada civil war, macam ada perang saudara, tapi tak adalah sampai alhamdulillah berbunuh. Tapi dalam satu bandar, malah dalam satu rumah sekalipun ada perpecahan disebabkan oleh di sini di mana bukan seperti apa Imam Al-Ghazali yang saya ungkapkan tadi berkata al-aqlu kal ussi wa syar'u kal bina'i. Akal itu sepatutnya atau sains itu sepatutnya menjadi fondasi, menjadi tapak binaan satu bangunan itu, dan tapak dan binaan ialah syariah kita. Jadi inilah di mana bila syariah itu tidak ditepati atau diletakkan sebagai bangunan di atas tapak yang stable yang menggunakan sains. Jadi kalau kita tengok contohnya pada map yang kedua pada 11 Januari, yang ini hari yang selanjutnya. So this is the second map untuk 11 Januari pada tahun 2005, and it shows it exhibits more shaded regions than the first one. Jadi dalam peta ni, ini menunjukkan pada hari yang keesokannya, jadi di sinilah di mana kalau kita tengok anak bulan di Nusantara ataupun di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, di Hijaz contohnya, memang boleh nampak anak bulan pada malam 11 Januari. Tetapi so consequently a larger fraction of the surface of the earth will be able to observe hilal yang baru ini. Now this map shows that the hilal, the crescent, is sightable in the Middle East, tetapi interestingly, surveyor Muhammad Daud, not in the UK. Kalau kita tengok, kalau kawasan UK itu dinampak macam kuning kekunginan kan, bukan merah, bukan dalam merah punya zone, no? Jadi boleh nampak di Timur Tengah, anak bulan boleh nampak di Nusantara, tetapi tak boleh nampak di UK. Kecuali kalau di apa ni orang kata jauh, bukan kudur, ya. Kalau di atmospheric condition there di UK are perfect. And as it turns out, memang it was cloudy that evening in the UK. Memang cloudy bahasa Melayu mendak. Mendung berawan. Fa in ughmiya alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang terkenal daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa in ughmiya alaikum faqdurulah. Jadi bila kalau mendunglah awan di depan kamu tu, maka kiralah ataupun maka determinelah, maka tetapkanlah. Maksud di sinilah di mana antara ulama-ulama mazhab Syafi'i kita yang terkenal seperti Imam Ibn Surayj contohnya, dalam mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan yang maksud faqdurulah itu di situ maksudnya gunalah ilmu falak, gunalah ilmu sains untuk menetapkan contohnya di situ. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau di UK bila mendung, memang malam tu pun mendung, jadi kita tak boleh nak nampak anak bulan, ya. So as it turns out, it was cloudy that evening in the UK.
And although the religiously obligatory observations were attempted, jadi itu sebabnya untuk kita nak tengok anak bulan ni sebenarnya hukum ni jadi fardu ain dah, bila kalau dah, atau fardu kifayah tu dah jadi fardu ain dah bila kita tak tahu tu, jadi kita kena keluar, kita nak tengok sebenarnya. Berarti itu sebabnya kalau macam dulu saya mengaji, kalau ziarah di Syria, di Damascus, malah ada juga tempat-tempat di Cairo sekarang pun, but especially di Syria, memang menjadi adat sunnah mengikut Rasulullah SAW untuk masyarakat tu keluar untuk malam Lailatul Ru'yah tu. Bukan saja orang nak tengok di marasid ataupun di balai-balai cerap, tetapi mereka keluar macam piknik dengan keluarga, pergi ke padang-padang dengan keluarga untuk tengok anak bulan, untuk membacakan doa, untuk doa bila anak bulan yang baru yang sampai contohnya. Ini menjadi satu macam amalan ibadat, walaupun ialah bukan ibadat khusus, tetapi amalan di mana orang-orang Muslim kita yang ada di Syria, di Morocco contohnya, mereka keluar untuk melihat anak bulan. Jadi mereka cuba lihat, kalau di UK pun saya ingat tahun tu memang kita keluar tapi tak nampak. So even if they took up only 1 minit nak menjalankan fardu kifayah yang mungkin dah jadi fardu ain tu pun tak apa, dah lepas. The hilal tu was not sighted by the local population. Jadi apa yang berlaku di sini? Jadi kalau kita mengikut ketetapan syarak yang sebenar, memanglah kalau kita dengar ada berita-berita positive sighting ke east of the UK punya longitude, kalau kita mengikut ketetapan di mana memang kita dengar ada positive sighting daripada Saudi Arabia ataupun positive sighting daripada Malaysia contohnya, atau di Nusantara, memang positive sighting, memang ada gambar, memang very clear. This is the other thing in survey Muhammad Daud sekarang ni, saya difahamkanlah daripada, ialah saya selaku timbalan pengurusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan. Memang kita tahulah antara mana majlis-majlis agama yang dah nak mula buat balai cerap yang lebih moden, jadi mereka belilah equipment yang mahal-mahal. Baguslah, alhamdulillah, untuk kita developkan lagi, untuk kita membangunkan lagi kapasiti amalan falak kita di Malaysia. Kalau macam di Morocco, mereka ada 200 marasid, ada 200 observatory punya position kalau di Morocco. Di Malaysia tiap-tiap insya-Allah majlis agama patutnya ada satu lah. Tetapi bukankah aneh bin ajaib kalau kita balik pada peta nombor 1, map nombor 1 untuk Januari 10 balik tadi, kalau malam pada dikatakan yang sepatutnya kita nak tengok anak bulan, yang kita kata nak ikut imkanur ru'yah ni, untuk kemungkinan boleh nampak anak bulan tu, sepatutnya kata boleh nampak imkanur ru'yah, tetapi secara fizikalnya tak nampak macam ni. So buat apa nak guna teleskop yang mahal-mahal, berapa million, berapa ratus ribu, nak letak pada semua balai-balai cerap yang ada di Malaysia ni, tetapi malam yang patut kita tengok dapat nampak anak bulan, walaupun malam tu cerah tetapi sebenarnya tak nampak anak bulan. Takkan nak umumkan boleh nampak anak bulan? Contohnya. Jadi di sini kita harus tanya diri sendiri, sebelum kita umumkan boleh nampak anak bulan, tetapi menurut NASA, menurut ilmu falak, menurut ilmu sains, menurut app-app yang ada sekarang di dalam dunia IR 4.0 ni, memang sepatutnya tak nampak. Jadi kita seharusnya insaf akan hal ini supaya kita tidak membuatkan agama kita menjadi satu bahan tertawa dan ketawaan untuk people to laugh at our religion, seperti apa yang berlaku di UK. Jadi kita lihat balik pada map Januari 11 tadi. So this is why it is important. Kalau dalam hal ini contohnya, sepatutnya kalau yang malam sebelum tu tak nampak anak bulan, sepatutnya malam ni nampak anak bulan. Jadi kalau malam sebelum tu tak nampak anak bulan, memang patutnya ini adalah malam yang ke-30. Jadi memang penuh kamilkanlah anak bulan tu kan. Tetapi di UK, di sini memang ada dilema yang unik di negeri Ajaib bin Aneh ni di UK pada malam tu. Sebab malam tu kalau nak tengok anak bulan pun tak nampak. Okey. Jadi kalau tak nampak, patutnya kalau betul-betul nak ikut penentuan ikut anak bulan ni, maknanya Januari 12 lah baru boleh, memang patutnya Januari 13 lah pun duk fikir, nak tengok anak bulan ke tak, nak beraya ke tak kan. Jadi di sinilah di mana mereka sepatutnya mengikut hukum syarak kita, contohnya dobit ataupun penentuan peraturan yang ditentukan oleh imam-imam kita dalam mazhab kita, contohnya seperti Imam Suki bila beliau mengatakan mata hasolat
ru'yatuhu fi syarqi lazimat ru'yatuhu fil gharbi wala aks. Jadi apabila sudah ada berita positif sighting to the east of our position fi baladi syarqi lazima ru'yatuhu fil gharbi, akan sebenarnya boleh nampak di position kita yang di barat ni. Walaupun kita sebenarnya tak nampak ni, kita boleh mengikut penentuan itu. Wala aks, tetapi not the other way around, ya. Jadi di sinilah it's important for us to understand, nevertheless, news of positive sightings east of the UK's longitude from the Nusantara to Morocco was sufficient for the UK to establish the beginning of the next month, the Subut al-Hilal tu, on the following day. Jadi 12 Januari, instead of completing the previous lunar month on that day, which would have delayed the beginning of the next bulan Islam tu on the 13th tu, kita memang 12 Januari patutnya satu hari bulan Islam yang baru lah. So this is following by default the dobit yang saya utarakan di sini oleh Imam Suki. Bila kita ada sighting yang ada to the east of our position, maka kita boleh ikut taklid ataupun cukup untuk kita ikut, di situ. Di sini inilah disebabkan oleh hadis Rasulullah SAW. Ada dua hadisnya di sini, iaitu hadis Ibnu Umar yang saya sampaikan tadi. Hadisnya kalau kita look at the next map, Januari 12 punya map. So ni Januari 12 kita boleh nampak the whole dunia dah memang merah tu. Maknanya takkanlah nak tunggu UK nak tunggu sampai 12 Januari baru nak umumkan 13 Januari mulanya bunanya bulannya baru. Jadi memang kecelaruan nanti umat kita. Tetapi ini semua datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala. Janganlah kamu bermula puasa, iaitu mulakan Ramadan, sampailah kamu nampak tarawul hilala, wala tuftiru tarawhu. Dan janganlah kamu mula beraya, macam yang dalam contoh ni, janganlah kamu mula beraya sampailah kamu nampak hilal itu. Okay. Tetapi kalau di UK, tengok balik map Januari 11 tadi. So kalau kita di UK ni, Januari 11 tak, walaupun di dunia timur sebelum UK tu dah nampak, tetapi UK sendiri masih tak boleh nampak, sebab fa in ughmiya alaikum, Rasulullah sabda, tapi kalau cuaca mendung untuk kamu pada malam itu, faqduru lahu, maka kiralah, kalau nak ikut secara bahasa Arab zahir di situ, maka kiralah akan perkara itu, ataupun maka tetapkanlah perkara itu. Dan menurut imam-imam kita yang terkenal seperti Imam Ibn Suraj dan selainnya, itulah di mana kita seharusnya menggunakan ilmu falak. Di sinilah di mana hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, ilmu falak itu menjadi hamba abdi, menjadi satu perkhidmatan untuk agama kita. Dan bila kita tidak membuat ilmu falak kita dengan cara yang betul, akan menjadi kecelaruan dan confusion really yang amat sangat untuk umat kita. Dan di sinilah di mana bila saya diminta untuk explain perkara ni, saya karangkan satu kitab saya dalam bahasa Arab yang saya dah katakan, Matla' al-Budur wa Majma' Sudur. Mungkin naikkan balik slide tadi saya boleh nampak. Naikkan balik slide tu. Naikkan balik the first one yang ada judul title, yes, Matla' al-Budur wa Majma' Sudur fi tawafuq bainal fiqh wal falak wa tazahiril hisab wa ru'yah. Jadi Matla' al-Budur, jadi moon rises kalau ada bahasa Inggeris lah, ataupun tempat naiknya zon-zon ataupun waktu-waktu berbeza bulan itu, and the meetings of heart. Tetapi ini saya nak mengingatkan diri saya, sebenarnya walaupun kita ada perbezaan ikhtilaf dalam matla' hilal kita, budur itu, iaitu hilal kita, tetapi walaupun ada perbezaan waktu-waktu hilal itu, hati-hati kita, sudur, hati-hati kita masih bersatu lagi, masih ada kesatuan. Samalah seperti kalau kita boleh ada waktu berbeza untuk solat kita, iaitu itu bukan matla' al-budur, itu matla' asyams atau matla' ashumus, al-matla' asyams, iaitu bila kita boleh ada matla' kita yang berbeza untuk matahari kita masih lagi majma' as-sudur, hati kita masih lagi boleh bersatu.
Kenapa? Sebabnya memang ada tawafuk, ada muafakat, ada harmoni di antara ilmu syariah kita, ilmu fiqh kita dan ilmu falak itu, iaitu ilmu sains itu, astronomi itu. Dan kenapa? Kerana tazahur, kerana ilmu hisab itu dan amalan ru'yah itu adalah satu memerlukan yang lain dan yang lain memerlukan yang satu. Ilmu hisab itu memerlukan ru'yah itu dan ru'yah itu memerlukan hisab itu. Jadi kita tak boleh nak kata one over the other and one against the other. Dan di sinilah saya seharusnya mengingatkan, ya. Jadi contohnya di sini kalau kita pergi balik pada peta Januari 10 balik, yang peta nombor 1 tadi. Jadi ini nak mengingatkan untuk tanggungjawab amir kita, tanggungjawab khalifah kita, tanggungjawab umara kita, ya, pemimpin kita di sini, di mana kalau memang pada malam sepatutnya tak boleh nampak anak bulan, bukan imkanur ru'yah untuk ini, imkanur ru'yah untuk Hawaii, tetapi bukan imkanur ru'yah untuk Mekah, atau bukan kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan bukan imkanur ru'yah untuk Nusantara. Dan tidak bolehlah imam itu untuk untuk mengeluarkan syuru' al-imam sepatutnya untuk declarekan sebenarnya besok tu boleh nampak. Dan di sinilah keluarnya saya daripada kitab saya ini satu nazam, nazam yang saya keluarkan, maksudnya labudda lil imami qata'a ru'yati an yatahafaza li raf'i tuhmati. Labudda lil imami qata'a ru'yati adalah wajib, adalah penting untuk satu-satu authority atau imam itu, ya tadi slide tu dah betul untuk nazam tu, I mean move more to the right, nazam nombor 1 ini nazam saya yang saya karang, labudda lil imami qata'a ru'yati. Jadi adalah pentingnya untuk imam, satu-satu imam di satu-satu negeri itu untuk menentukan secara pastinya ru'yah itu. Ini adalah proses subutul hilal tadi, ya. Jadi proses untuk ru'yatul hilal itu itu termasuklah proses untuk mensubutkan hilal itu adalah kewajipan jatuh pada satu-satu authority, iaitu badan berkuasa agama itu, untuk menetapkan ru'yah itu. Kenapa? An yatahafaza li raf'i tuhmati, untuk mengelakkan daripada berlakunya fitnah yang seperti kita nampak di United Kingdom, di Oxford ni, bandar yang saya duduk ni, ya. Bagaimana imam itu nak menetapkan? Ad-dabidul awwalu nazru man nataq, iaitu peraturan pertama ialah untuk tengok siapa yang membagi saksi ni. Jadi kalau orang yang bagi saksi ni orang tua, orang yang mata dia dah nak buta, atau orang yang nak bagi saksi ni orang yang tak pernah berpengalaman nak tengok anak bulan contohnya, atau orang yang tengok saya, sebab mungkin dia ingat dia tengok anak bulan tapi dia tengok sebenarnya kau terbang contohnya. Mungkin dia ingat dia tengok anak bulan tetapi dia lah apa yang dia nampak benda yang lain, you know. Jadi dan kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Ahnaf atau mazhab Hanafi contohnya, menurut mazhab mereka kalau nak tengok saksi anak bulan kena tawatur, kena ada jamahir, kena ada banyak beratus-ratusan masyarakat. Itu sebabnya mereka keluar. Kalau di Syria tu mereka keluar berpiknik dengan keluarga-keluarga sendiri. Walaupun alhamdulillah dalam mazhab kita memang kena ada satu atau dua saksi, ya, tidak boleh, ya, minimumnya satu atau dua saksi, tetapi saksinya sepatutnya orang yang boleh nampak lah, bukan orang yang tak boleh nampak. Jadi ad-dabidul awwalu nazru man nataq, peraturan pertama ialah nak tengok siapa yang mensaksikan tu, sebab mungkin orang yang mensaksikan tu tak sesuai. La tansa ba'dahu i'tibara ma wafaq, dan jangan lupa lepas tu peraturan kedua ialah nak tengok kalau pensaksian mereka itu ialah menurut i'tibara ma wafaq, apa yang sudah ditentukan oleh ilmu falak di sini, iaitu sains di sini. Jadi katakanlah kalau dikata dia nampak, tetapi dia kata dia nampak, tengok-tengok sebenarnya dia tengok ufuk syarqi. Dia bukan nampak di ufuk, bahasa Melayu apa, surveyor Muhammad Daud, ufuk. Ufuk, horizon. Kita sini panggil horizon lah, ataupun ufuk juga kita panggil. Ufuk, alhamdulillah ufuk ni antara bahasa Melayu kita yang dah datang dari bahasa Arab. Jadi mungkin yang dia tengok bukan ufuk gharbi, bukan di ufuk di sebelah barat, tetapi ufuk yang di sebelah timur. Kalau sebelah timur tak boleh lah nampak anak bulan. Mustahil. Ataupun dia kata dia nampak, dia bagi waktu dia nampak pukul 12 malam ke pukul 11 malam, itu dah lepas apa kita panggil moonset kalau dalam bahasa ilmu astronomi moden. Tetapi kalau dalam bahasa ilmu falak yang lama panggil qaus al-maks, ataupun dalam bahasa Arab yang istilah sebenarnya maksul hilali, you know, fil ufuk ba'dal ghurub, you know. Jadi apa ni maks tu maknanya lagging, ya. Bahasa Melayu apa ya, lag, the moonlight, orang panggil moonlight ataupun moonset lah. Moonset. Lag apa dalam bahasa Melayu?
Maksud Datuk Moonset ya? Ya, moonset, tetapi maks dalam bahasa Arab, maksul hilal, maksul hilal maknanya the lagging of the hilal, maknanya berapa lama hilal itu Atas naik lah ufuk lah. di atas ufuk itu selepasnya sunset, selepasnya itu dipanggil dalam bahasa Arab, technical term dalam ilmu falak ialah kausul maks, iaitu the arc ataupun the lagging of the the arc of the angle of the maks, maknanya how long the hilal will be on the horizon yang boleh nampak lah. Normally berapa setengah jam atau sejam selepas ghurubul syams, ataupun dalam bahasa moden, astronomi moden, ghurubul hilal lah, Jadi kita kena tengok adhabidul awwalu nazlu man nataq la tansa ba'dahu i'tibara ma wafa. Jadi peraturan pertama ialah tengok siapa yang menyaksikan tu. Kalau orang yang menyaksikan tu tak pernah nampak anak bulan sebelum ni, memang tak ada pengalaman, bukan dalam amateur astronomi, bukan ahli astronomi ke apa ke, jadi kita kena lebih-lebih berhati untuk mengambil pensaksian dia. Qadi atau imam itu, satu autoriti badan agama itu kena berhati-hati. Dan jangan lupa selepas tu, lepas dah tengok apa ni kebolehan orang tu boleh ke tak dia tengok anak bulan, kita kena tengok apa yang dia kata dia nampak tu memang muwafaq ke tidak, memang orang kata berselari ke tidak, atau tetap ke tidak mengikut sains tu. Sebab kalau dia kata dia nampak selepas moonset, lepas ghurubul hilal, tak boleh lah kata nampak. Ataupun kalau dia nampak di ufuk di belah timur, memang mustahil lah, macam tu. Jadi ini adalah contoh di mana kita kena ingatkan diri kita, iaitu sebenarnya dalam penentuan anak bulan ni, peranan satu badan agama itu yang berautoriti adalah penting. Sebab di situlah peranan syuru'ul imam, peranan untuk mengumumkan anak bulan itu. Jadi di sinilah penting, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah. Sebab kalau tidak ada, dan people kalau tidak ada proses syuru'ul imam itu akan result on confusion lah. Jadi di sini ada berkenaan perkara tu, ada yang bertanya tu sambil tu, mana minta pandangan Datuk. Adakah keperluan untuk mewujudkan kalender Islam untuk global punya kalender? Maknanya akan jadi ada satu global takwim hijriah lah untuk global punya. Okey, sedangkan kita faham bahawa jawapan untuk soalan ni, I think basically the answer is kita kena bezakan a universal raya dengan a united raya. Okay, this is quite important. Because kalau nak kata global, kita tengok apa maksud global di sini. Kalau global maknanya kena ada satu waktu saja untuk satu, bukan hilal. Sebab ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Lebih maknanya kalau nak buat kalender ni, you tak boleh buat satu global untuk semua negeri satu tarikh. Mana boleh? Mustahil aklan. Itu mustahil menurut sains. Tetapi memang boleh ada global calendar seperti yang sudah ada sekarang dalam moonsighting.com contohnya, ataupun ICOP project pun ada dia orang punya kalender. Tapi yang itu menurut area-area nampak anak bulan lah, yang mana nampak anak bulan untuk belah sini dan yang mana tak nampak lagi anak bulan untuk belah situ. Jadi tarikh dia berlainan, berbeza menurut itu. Jadi itu, it is possible, absolutely possible. Tetapi kita kena tafsirkan apa maksud global di sini. Jadi contohnya, kalau kita kata kita nak ada universal Eid, jadi katakanlah kalau macam contoh tadi kita buka map tadi untuk Januari 10 balik tadi. Jadi kalau kita nak raya Januari 10 tadi, map nombor 1, yang ini contohnya, kalau kita katakanlah nak raya kalau di Hawaii, untuk raya 11 hari bulan Januari memanglah boleh. Tetapi secara both syarak dan secara hisabnya, dalam falaknya, memang sepatutnya tidak boleh raya 11 Januari untuk Saudi Arabia ataupun untuk Malaysia sepatutnya. Sebab by the time orang dah nak tengok anak bulan untuk Hawaii tu, orang dah tidur di Malaysia. Dan di sini we must respect, kerana kita boleh ada perbezaan anak-anak bulan di sini. Ini menurut hadis Quraib radhiyallahu anhu. Ini hadis yang terkenal, hadis sahih, diriwayatkan oleh Quraib, iaitu cerita di mana Quraib iaitu berhijrah ataupun travel daripada Damascus, daripada Syam, bilad Syam ke kota Madinah. Di situ pada zaman
Muawiyah adalah khalifah umat kita pada zaman Umayyah masa tu. Jadi Quraib dalam hadis sahih sahih Muslim dan lain-lainnya yang meriwayatkan hadis ni, travel daripada Damascus ke Madinah. Damascus ialah posisi macam di Hawaii lah, iaitu di lebih barat daripada Madinah. Madinah lebih timur daripada Syam, daripada Damascus. Dan bila sampai Quraib di Madinah, dia bertemu dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ni hadis yang terkenal, di mana Quraib kata, oh kami mula puasa malam Jumaat, malam Jumaat, Friday night. And then Ibn Abbas kata, oh no, kami mula puasa malam Sabtu sebab tak nampak anak bulan tu. Jadi Madinah mula puasa malam Sabtu. Jadi Quraib pun kata, oh kalau macam tu saya ikut awala naktafi bi royati Muawiyah wa siyami. Adakah tidak cukup untuk aku, yang ini Quraib, mengikut ru'yah Muawiyah yang ada di negeri lain masa tu, Syam, dan puasanya? Maknanya dia nak, kalau dia tak ikut ni lah, boleh tak dia tak ikut Ibn Abbas, boleh di Madinah, boleh tak kalau dia ikut kalender yang berbeza? Quraib nak tanya, boleh tak ikut Muawiyah kan? Apa jawapan Ibn Abbas yang terkenal? Dia kata, la, faqala la, tidak boleh. Kenapa? Hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa yang Rasulullah SAW, baginda Rasulullah, mengajarkan pada kita, yang menitahkan atau memerintahkan untuk kita. Jadi di sini Sufyan Muhammad Daud ni adalah hadis yang dalil yang menunjukkan kalau kita nampak anak bulan pada satu-satu tempat, tidak semestinya di tempat lain kena ikut anak bulan itu, terutama sekali di sini, di mana kalau tempat itu di timur tempat itu, Jadi inilah disebabkan kenapa kita tidak boleh ada orang kata universal raya. Maknanya semua raya pada satu hari saja. Tak boleh lah. Mustahil. Macamlah solat juga. Kita ada solat waktu berbeza-beza, raya pun waktu berbeza-beza. Tetapi raya waktu berbeza-beza selagi mana kita tak ada rayakan pada satu bandar berbeza-beza macam di Oxford ni contohnya. Itu sebabkan bila tak ada syuruk imam, proses itu menjadi kekeliruan sebegitu rupa. Jadi this is why it's important. Kita ni memang satu topik perbincangan yang sangat menarik, kongsian menarik. Tapi kita akan berhenti 3.30. Sekarang ni kita ada dalam masa 2 minit lagi tu. Lepas tu ada banyak beberapa orang minta pandangan sikit tu. Kalau boleh kita terus kepada pandangan tu. Fine. I think we have 10 minutes left. So maybe I will wrap up kalau macam tu, dan kalau nak dan kita khatamkan lah all the nazam-nazam lain yang ada, insyaAllah. Boleh tu. Nazam yang kedua, if we bring this up. So here is the nazam di mana saya gunakan hadis Abdullah bin Umar tadi, yang la tasumu hatta tarawul hilala. Janganlah kamu bermula puasa Ramadan sampai kamu dapat nampak anak bulan itu. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kamu mula beraya, buka puasa beraya sampai kamu nampak anak bulan itu. Fa in ughmi alaikum, tapi kalau mendung cuaca bagi kamu, faqduru lahu, maka kiralah atau maka tetapkanlah. Jadi di sini nazam yang insya-Allah dapat manfaatkan anak-anak murid kita dan antara mufti-mufti kita, menteri kita, siapa yang dengar kat sini. In ughmiyal hilalu faqduruhu. Okay, jadi bila mendung hilal itu, faqduruhu, maka tetapkanlah. Jadi di sini imam tu kena tetapkanlah, sama ada nak ikut sains ke apa ke, tetapkanlah. Yani in ru'i fi syarqi faktafahu, yani kalau boleh nampak di sebelah timur kita, kalau nampak dah anak bulan positif sighting nampak sebelah timur kita, faktafahu, maka cukuplah, maka ikutlah, maknanya ikutlah sighting tu. Okay, in husilat ru'yatu fil gharbi, tetapi kalau ru'yah itu hasilnya di barat kita, seperti Madinah dengan Damascus tadi, seperti Madinah dengan Syam tadi kan, seperti Ibn Abbas dengan Quraib tadi, kalau dia nampak di sebelah barat kita, fastakmilul iddata la tansauhu, maka
penuhkanlah bulan itu. Maknanya jangan ikut that sighting, ya. Ini very clear, Maka fastakmilul iddata, maka hitungkanlah 30 hari kalau macam tu. Jangan the next day declare the new hilal. La tansaw. Maka jangan lupa. Maksudnya serapan tu di sebelah timur ataupun sebelah barat. Maknanya kalau serapan di sebelah timur, mana itu lebih kuat lah. Maknanya itu boleh ikut lah. Maknanya kalau serapan bukan saja lebih kuat, dari segi fizikalnya memang itu sepatutnya kita patut ikut. Sebab Imam Subki dalam fatwanya mengatakan syarat tengok anak bulan ni atau syarat untuk declare takwim ni ada 3. Satu, dia kena mungkinan hissan, dia kena possible secara fizikal yang daripada moon map tadi, ya. Kedua, mungkinan aklan, iaitu dia kena possible menurut ilmu falak atau ilmu hisab atau sains, ya, aklan. Dan ketiga, dia kata mungkinan syara'an, dia kena mungkin dari segi syarak itu, iaitu ada proses syuru'ul imam yang sudah mengannouncekan, ya, yang macam kita ada penyembah moho announcekan. Jadi bila ada 3 syarat ni memang cukup lah untuk kita jalankan. Itu sebabnya hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, kalau di negeri Turki contohnya, in Turkey today, dulu di Libya masa zaman Muammar Gaddafi, ya, contohnya, dia tak ikut anak bulan, dia ikut istimak aja. Itu ikut waktu conjunction. Jadi kalau ikut conjunction jadi untuk senang, dia tak mahu nak go into this imkan ru'yah habis business, dia ikut conjunction aja. Dia declare lah bila lahir aja anak bulan, itulah mulanya kalender dia. Tapi yang bila ikut macam tu, dia tak ikut lah buat ibadat ru'yatul hilal lagi dah. Dia ikut macam tu, kan. Tapi kalau buat macam tu, apa hukumnya kalau kita di Istanbul? Hukumnya kita kena ikut syuru'ul imam, sebab imam dia dah menetapkan begitulah takwimnya. Kita kena ikut walaupun dia tak perfect menurut falak dan dia tak perfect menurut sebenarnya akal. Tetapi dia perfect menurut syarak, iaitu syuru'ul imam. Jadi di sini kita seharusnya mengikut ibadat yang ihsan. 3 tu kita kena tik. Jadi kalau in husla ru'yatu fil gharbi, kalau nampak anak bulan di belah barat kita, fastakmilul iddata la tansau. Jadi kita jangan ikut yang tu. Jadi itu kita penuhkanlah bulan tu. Ai la tasumu, macam dalam hadis tu, la tasumu sahbi bada asyhari, maka janganlah kamu mulakan puasa kawanku sahbi bada asyhari, untuk memulakan bulan itu. Wala tufattiru, dan janganlah kamu beraya atau buka puasa litaf'aluhu, maka buatlah perkara ini. Jadi saya nak khatamkan dengan nazam saya yang terakhir dalam karangan saya ni yang berjudul dalam bahasa Arab Matla'u Budur wa Majma' Sudur, ya. Jadi ini Masya-Allah, kalau kita hafalkan nazam ni, insya-Allah mujarab, dan saya ijazahkan pada kalian semua, insya-Allah ajaztulakum. Masya-Allah, jazakallah Ustaz. Qasidah inilah insya-Allah. Yajtami'u sadru wa in takhtalifan matali'ul buduri fahfazuhu. Okey, hati-hati kita sebagai umat Islam ni masih lagi bersatu. Walaupun wa in takhtalifan, walaupun memang ada perbezaan matlab bulan kita, walaupun ada perbezaan bulan-bulan Islam kita, walaupun memang ada zona lain seperti pada zaman Khalifah Muawiyah tadi, bezanya orang beraya di Damaskus dulu sebelum orang beraya di Madinah tu, ya. Matlab dulu fahfazuhu, maka hafallah nazam ini, insya-Allah, supaya kita faham ni. Wa in tafawat al-hilalu ru'yatan, maka bila ada perbezaan hilal, bila kita tengok ru'yah itu, bainal madinataini haqiquhu, di antara dua bandar seperti Madinah dengan Damaskus tadi, dalam hadis Quraib yang sahih itu, haqiquhu, maka tahqiqkanlah, maka benarkanlah, maka jadi confident lah kamu, tidak ada masalah. Kenapa? Sebab bukan saja dalam daripada ayat Quran yas'alunaka anil ahillah, Allah SWT berfirman, Rasulullah dititah untuk berkata kul hiya mawaqitu linnas. Ada lebih dari satu mawaqit, bukan satu mauqit saja. Jadi mawaqit ada lebih daripada satu zon, di situ. Dan juga menurut Imam Ibn Abdul Bar sudah ada ijma' ulama, ahli sunnah wal jamaah, bila nampak pada satu-satu tempat nampak anak bulan, tidak semestinya tempat lain kena ikut tempat pencerapan anak bulan itu. Ini memang ada ijma' ulama sudah. Jadi kita no problem kalau ada perbezaan hilal itu ru'yah di antara dua bandar bainal madinatain haqiquhu, maka tahqiqkanlah. Kadzaka awqatus salatil khamsati la ba'sa indahum kama tarahu, seperti mana kita ada perbezaan waktu 5 solat kita tiap-tiap hari.
Jadi la ba'sa indahum, yakni ulama kita, indahum fuqaha, tidak ada masalah menurut fuqaha kita semua, bukan saja mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali sekalipun. Kama tarahu, seperti mereka dah cakap, wadaka in lam takhtalif awqatu al-'indi fil misri fatakhuduhu. Ni waw hal, tetapi apabila perbezaan itu berlaku, seperti di Oxford, bandar saya duduk ni, ada 2 raya fil misri dalam satu bandar. Fil misri dalam satu bandar. Misri bukan masa Kairo di sini, Misri, Misra maknanya bandar lah. Dalam satu bandar ni, fatakhudu, maka yang ini janganlah ikut, wazaka in lam takhtalif awqatu al-'idi fil misri fatakhuduhu. Jadi bila berlaku ada perbezaan raya dalam satu bandar, jangan ikut. Dulu di Malaysia memang sebelum ada penyimpan Johor mengumumkan untuk raya pada satu negeri, dulu Johor ada beza, Perak ada beza kan, macam tu. Dulu zaman 70-an sebelum kita lahir pun lagi. 60-an, 50-an macam tu. Tetapi kurang-kurangnya satu negeri tu semua ikut raya, ikut satu negeri. Janganlah pula dalam satu bandar Kuala Lumpur ada 2-3 raya. Itu tak boleh lah. Wa hakaza umira bin Abbasin, maka beginilah apa yang sudah diperintahkan oleh Ibn Abbas. Sebenarnya ini datang pada hadis Rasulullah tadi. Sebab apa? Ibn Abbas ini kata wa hakaza atau hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam nazam saya memang ambil ilham ni daripada wa hakaza, itu daripada hadis Rasulullah. Umira bin Abbasin kaza Muawiyah tu fanzuruhu. Sebab inilah apa yang diperintahkan oleh kepada Ibn Abbas, dan begitu juga yang diperintahkan oleh Khalifah Muawiyah pada zaman tu. Sebab kalau Muawiyah tak bagi, dia dah keluarkan firman, dia dah keluarkan titah, kata jangan, Madinah pun kena ikut raya di Damaskus. Tetapi tidak, Khalifah Muawiyah tidak buat macam tu. Jadi fanzuruhu, maka fahamlah perkara ini. Wa in takunu hafizina nazirin fasawfa yahdiyannakum ilahu. Dan kalau kamu hafal nazam ini, kalau kamu hafal bait ni insya-Allah, dan kamu faham bait ini, kalau kamu faham nazam ini, fasawfa yahdiyannakum ilahu. Insya-Allah Allah akan memberi hidayat pada kamu semua, kalian semua insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb. Hadi kifayah insya-Allah li ahli ilm wa tuqa wal falak wa syara' insya-Allah. Jadi saya harapkan insya-Allah Surveyor Muhammad Daud cukuplah untuk kita insaf, supaya kita nampak yang sains dan agama kita memang tidak akan berlawan antara satu sama lain, kecuali kalau kita yang melagakan antara mereka dua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, bahagia Datuk. Terima kasih Datuk dengan perkongsian yang begitu padat sekali. Banyak perkongsian dengan nazam dan sebagainya. Ini satu perbincangan yang sangat menarik pada petang ni Datuk. Dan juga ada isu-isu semasa. Tempat muda lagi, tapi ni style all timer insya-Allah. Sorry. Thank you. All timer tu dahsyat tu. Banyak perkongsian tu padat dengan hujah dan sebagainya, ilmu, masya-Allah. Moga-moga pada petang ni kita dapat banyak perkongsian ilmu daripada bagi Datuk. Ada banyak soalan yang bertali arus tu. Sebahagiannya Datuk dah jawab secara spontan dah dalam pembentangan tu, sebenarnya dah terjawab juga. Cuma ada yang lain-lain tu ada tak sempat Datuk. Bila banyak soalan ni mana orang berminat dan bagi tumpuan banyak pada pembentangan Datuk pada petang ni. Walau bagaimanapun masa mencemburui kita Datuk, tak dapat kita nak memanjangkan masa lagi. Masa yang singkat ini sangat berharga bagi kami untuk mendapatkan masa Datuk bersama kami dalam Saras 2021 ini. Harap-harap pada masa akan datang ada peluang lagi kita berjumpa lagi. Jazakallah khairan katsira Datuk. Moga-moga kita semua dapat manfaat yang baik daripada perkongsian pada petang ini. Jadi tak dapat lagi kita nak memanjangkan waktu pada petang ini. Datuk, kita serahkan kembali kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih Datuk. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.